Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Kita nak cerita tentang negeri Kedah ni tuan-tuan. Kita nak cerita negeri Kedah. Okey, Kedah. Oh, yang ni satu siri khas saya buat hanya untuk kritik kerajaan negeri Kedah. So harap tuan-tuan boleh share. Boleh tolong share. 31 orang. Ada 960 orang yang tengah tengok kita. Boleh tolong share tak? Ini kita nak cerita tentang negeri Kedah. Okey. Jangan tuan-tuan. Saya teringat ada satu hadis tau. Okay. Ada satu hadis ni. Dan saya nak relatekan hadis ini dengan malam tadi kita tengok hadis Imam Nawawi kan. Terus saya nak bawa hadis ini. Dan hadis ini Rasulullah SAW bercerita tentang pemimpin golongan yang akan merosakkan sebuah kepimpinan dan negara. Okay, so kita sama-sama tengok hadis ini. Okay, sabda Rasulullah daripada diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai. Dan didustakan percakapan orang yang benar. Orang yang penipu, kita kata benar. Dan orang yang bercakap benar, kita kata penipu. Diberi amanah kepada pengkhianat. Dan dikhianati orang yang amanah. Diberi amanah kepada pengkhianat. Dan dikhianati orang yang amanah. Tuan-tuan, bila ni berlaku tuan-tuan? 2020, bila menang 2018, 2020 tiba-tiba diberi amanah kepada pengkhianat. Dan orang yang amanah dikhianati. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidhah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidhah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, orang bodoh. Menjawab, orang bodoh yang lagi fasik berbicara, iaitu mengurus berkaitan perkara umum yang besar ataupun tentang kepimpinan. Tentang kepimpinan yang besar. Okay. Kita dengar hadis ini dan kita fahami. Ruwaibidhah ni saja, bukan saja, pertama mereka ni penuh dengan penipuan dan tipu daya. Mereka mengambil kata-kata yang bohong dan membohongkan kata-kata yang benar. Itu pun golongan Ruwaibidhah. Pengkhianat diberikan kuasa, amanah, dan orang yang amanah dikhianati. Dan kemudian mereka adalah orang bodoh yang lagi fasik berbicara, mengurus kepimpinan atau perkara umum yang besar. Maksudnya kepimpinan umat. Kan? Menurut orang kata kepimpinan umat. So, kenapa saya nak bawa hadis ni tuan-tuan? Baik. Saya bawa cerita ni dulu satu persatu dan tuan-tuan harap tuan-tuan share, tuan-tuan lihat dan tuan-tuan nilai sendiri. Adakah ini yang Rasulullah SAW sebut maksudkan sebagai Ruwaibidhah?
Pada tahun ini adalah berita bernama pada tahun 2013. Kita tak nafikan bahawa Kedah memang menghadapi masalah air kritikal. Semenjak sebelum ini lagi, 2013 lagi, sewaktu zaman BN memerintah lagi, bahawa Kedah memang menghadapi masalah air yang kritikal. Dan menurut berita ini, Kedah akan berhadapan masalah air kritikal menjelang 2025 tahun depan, tuan-tuan. Ini ramalan ramalan 2025 bahawa 2025 Kedah bakal menghadapi masalah air yang kritikal. Now, apa yang berlaku? Kita tak menafikan bahawa kerajaan negeri Kedah faham akan perkara tersebut. Kita tak menafikan bahawa kerajaan negeri Kedah faham perkara tersebut. Sanusi tahu masalah tersebut. Jadi apa yang berlaku adalah pada tahun 2020, sebenarnya 2018 dah, 2019, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan apa orang kata, projek bagi air terawat, loji air terawat, LRA, loji air terawat pada tahun 2019, dan tahun 2019 diluluskan, tapi 2020 benda itu dilaksanakan. Pada tahun 2019 diluluskan, dia dapat projek itu pada tahun 2019. Dan 2020 projek itu dilaksanakan. Dan disebabkan oleh itu, Kerajaan Tumbang 2020, Sanusi dengan confidentnya berkata pada waktu itu, masalah bekalan air Kedah dijangka selesai 2023. Kan? Masalah gangguan bekalan air yang sering dialami penduduk negeri ini dijangka dapat selesai menjelang 2023 disebabkan oleh loji rawatan air tersebut. Kita tak menafikan confidentnya Menteri Besar Kedah dalam isu air ini, bahawa dia boleh selesai. Dan kalau saya pun berada di tempat dia pada waktu itu, bagi saya, ya, it's fair. Yelah, kan, kita projek dah diluluskan, ada 4 loji rawatan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, air di Kedah berada dalam keadaan negatif, reserve air. Air terawat di Kedah berada dalam keadaan negatif. Bermakna kalau tak ada masalah air sekalipun, Kedah menghadapi masalah air. Hari ini dia ada satu grup WhatsApp, ada beberapa grup WhatsApp tentang masalah air di Kedah. Antaranya Kuala Kedah. Kan menghadapi masalah air. Menghadapi masalah air yang memang kritikal, kita kata. So, okeylah, Sanusi dengan bangga hatinya mengatakan 2023 selesai. Kita pun tak ada masalah tentang perkara tersebut. Namun, bila menjelang 2023, masuk 2024, masalah air Kedah masih tidak boleh diselesaikan. Masalah air Kedah masih tidak boleh diselesaikan. Menurut Akmal Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, masalah air di Kedah kronik. Akmal Nasir, Timbalan Menteri Akmal Nasir menegaskan masalah bekalan air bersih di Kedah adalah di tahap yang kronik. Menurutnya masalah itu berpunca daripada isu pengurusan air tidak terawat, non-revenue water yang tinggi serta kapasiti loji rawatan air yang tidak mencukupi. Sepatutnya Bukit Selambau siap pada 2023. Kini menjadi projek sakit dan ini keadaannya pada tahun 2024 sambil dia berkongsi. Ini keadaannya digambar dia. Kan? Berkongsi video semasa tinjauan beliau di lokasi, Bukit Selambau mendapati kerja-kerja tanah masih dilakukan. Sanusi kemudian salahkanlah Akmal. Dia kata dia ni tak tahu apa-apa dan sebagainya. Dia kata sebenarnya kontraktor bagi alasan sebab masalahnya COVID. Akmal Nasir pergi ke Johor Bahru tempat dia. Akmal Nasir pergi ke Johor Bahru. Bertanya soalan yang sama. Komen pasal LRA kita. Mendapat projek yang sama seperti Kedah. Dan projek di Johor Bahru itu siap. Diorang pun dapat projek itu pada tahun 2019 sewaktu Pakatan Harapan Memerintah 1.0. Dan projek itu siap. Tapi kenapa Kedah tak boleh siap? So kita dengar video ini. Ni Timbalan Menteri. Menteri ayak apa tu? Orang Johor tu. Tahulah jadi Timbalan Menteri pun. Ada Timbalan Menteri, Mat. Komen pasal LRA kita semua. Saya ada hak untuk marah. Anda marah? Tidak, seronok. Logi dah cantik dah. Ke sahur.
Bila kita ganti pipe, itu tak boleh buat semua. Orang komplain. Be fair kan, macam Negeri Sembilan, because dia punya NRW sebenarnya rendah daripada 40%. They don't get that. Dia tak dapat. Pendekatan pertama, dia mesti kita boleh buat yang pendekatan pertama kita declare. Janganlah. Saya cerita negeri yang akan kerja hati. Standard tu kena tinggi sikit. Jangan masuk dalam bulan nak turun Tapi walaupun dia tak ada lain mereka akan untuk kita belajar lagi dah boleh. Lagu sekarang kat tempat lain kita terlambat. banyak dia dapat. Ada semua dapat. Negeri Sembilan dapat utang. Kami siapa? Barang siapa yang berhasrat, berhajat, bercita-cita untuk memperlekehkan negeri ini, kami akan tantang habis-habisan. Video tadi tu adalah video yang saya tunjuk tadi tu adalah Akmal Nasir, YB Akmal Nasir melawat projek laurigi rawatan air di Negeri Sembilan. Settle. Dan MB Negeri Sembilan ada sebelah, YB Amin pun kata, Kedah dapat geran tuan-tuan, bukan pinjaman. Negeri Sembilan dapat pinjaman. Settle. Kedah dapat geran, tak settle. Dan apa alasan dia? Oh, ini bukan kerja Kedah nak pergi nak memantau. Ini bukan kerja kerajaan negeri. Habis kalau bukan kerajaan negeri punya kerja, habis kerja siapa? Adakah kamu bagi projek begitu je, lepas itu kamu lepas tangan? Kamu tak memantau projek tersebut? Adakah perkara itu yang Sanusi katakan? So kerja dia apa? Bak kata dia di dalam Dewan Undangan Negeri. Kerja saya baca saja. Saya ni tukang baca je. Kan? Kerja saya membaca saja. Bukan kerja dia nak memastikan projek itu berjalan atau tidak. Tu cerita yang pertama, cerita air. Dan sekarang ini dia ada dua yang besar tuan-tuan, NRW, Non-Revenue Water, dan juga laurigi rawatan air. Non-revenue water ni adalah air pipe pecah. Dan kita faham NRW ni banyak berlaku bila pipe tu dah lama. Di Kedah, pipe tu dah ada. Ada seorang tunjuk ke saya, orang Kedah lah, hantar WhatsApp kat saya. Dia kata pipe tu dah ada lama kat situ, tapi tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, dia kata. Tak selesai masalah NRW. Sehingga kan menghadapi masalah-masalah demikian. Kawan saya dekat Langkawi, bekas ketua cabang Langkawi, Bang Nan, sendiri mengatakan, even resort-resort yang kecil menghadapi masalah air. Yang resort besar tu dia ada tangki besar. Resort yang kecil ni dia akan ada masalah air, tuan-tuan. So, kesian orang Kedah. So, saya teruskan. Di samping cerita air tadi, ada cerita Widat.